Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, saya Muhammad Adik bin Adili Iskandar Putra. Saya berumur 12 tahun dan belajar di Sekolah Kebangsaan Syed Hashim 7, Bandar Baru Bangi. Hari ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku di mana buku ini telah membuatkan saya jatuh cinta dan tertarik untuk membeli siri-sirinya yang lain. Jadi, mari dengarkan. Buku yang saya maksudkan ialah Sherlock Holmes Menyiasatan Bernama Darah. Baik, bagi edisi bahasa Melayu, buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan diterbitkan oleh penerbit X. Untuk buku ini, terdapat 205 muka surat dan mempunyai 14 babak. Harganya hanya RM10 untuk sebuah buku. Wah, sangat berpatutan, kan? Buku ini telah ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle dan diterjemahkan oleh Imran Yusof dan Zaki Zainul. Sir Arthur Conan Doyle telah dilahirkan di Scotland. Walau bagaimanapun, beliau telah menetap di Britain dan menjadi warga negaranya. Beliau telah mengarang sebanyak 4 buah novel dan 56 cerita bersiri yang mengisahkan tentang fiksyen jenayah, detektif dan penyiasatan. Jadi apa sebenarnya yang menarik dengan buku ini? Mengikut penulisan asal, buku ini telah ditulis sekitar tahun 1887, iaitu lebih 100 tahun yang dulu. Tetapi disebabkan kisahnya yang unik, Sherlock Holmes masih terkenal sehingga kini. Siapakah watak-watak yang terdapat di dalam buku ini? Watak protagonis utama sudah tentulah Sherlock Holmes. Sherlock Holmes merupakan seorang detektif yang menyiasat kes-kes pembunuhan. Mengagumkan, dia boleh selesaikan kes tanpa meninggalkan rumah. Watak sampingan pula Dr. John Watson, seorang doktor, kawan baik dan rakan serumah kepada Sherlock Holmes. Watak antagonis di dalam cerita ini ialah Ignaz Draper, seorang kaya Amerika, pemabuk yang hodoh dan berniat jahat. Dan satu lagi watak ialah Jefferson Hope, membawa watak protagonis dan antagonis di dalam cerita ini. Membalas dendam kerana selepas kematian tunang dan bapa angkatnya. Latar waktu bagi cerita ini ialah sekitar tahun 1881. Manakala latar tempat pula di Baker Street, London. Dalam cerita ini, ada satu pembunuhan yang pelik dan misteri. Seorang lelaki telah mati dengan keadaan mata yang terbuka, dahi yang berkerut dan kaki yang bersilang. Tetapi tiada tanda-tanda lelaki itu dikasari. Dengan mangsa yang mati, tiada kesan tembakan, tikaman, jerut dan tiada kesan darah, Sherlock Holmes berjaya membuktikan bahawa mangsa ini telah diracun. Banyak bukti yang Sherlock Holmes dapat. Antaranya, Sherlock Holmes tahu ketinggian pembunuh melebihi 6 kaki. Ini berdasarkan tulisan pada dinding yang ditulis oleh pembunuh. Biasanya, seseorang akan menulis sesuatu pada dinding melalui aras mata. Kemuncak kisah ini ialah apabila Sherlock Holmes berjaya menangkap pembunuh tersebut. Pembunuhan bermotifkan dendam lama. Dari buku ini, banyak nilai pengajaran yang boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Antaranya, kita perlu bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Untuk berjaya, kita kena fokus. Pengajaran yang kedua, kita perlu jauhi sikap berdendam kerana perasaan dendam akhirnya akan merosakkan diri sendiri. Pengajaran yang ketiga ialah saya dapat simpulkan bahawa perbuatan yang tidak baik akhirnya pasti diketahui orang. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Begitulah serba sedikit berkaitan buku ini. Penggunaan ayat yang ringkas dan tidak terbelit-belit menjadikan pembaca mudah faham dengan penyampaian pengarang. Bagi yang gemarkan cerita misteri atau penyiasatan, sejujurnya buku ini sangat menghiburkan. Semakin dibaca, semakin rasa nak tahu. Kadang-kala saya dapat membayangkan seolah-olah sayalah yang memegang watak itu. Saya dapat membayangkan saya berada di dalam situasi tersebut. Menarik, bukan? Baiklah, terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga bersua lagi. Bye!